مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة. Wahai Allah, jadikan olehmu zahirana akan zahir kami ini mazinan bisyariah, berhias dengan syariatmu. Wa batinana muhalla bittariqah, dan batin kami muhalla bittariqah, berpakaian dengan tariqah. Kay nusyriqa alaina anwarul haqiqah, supaya menerang alaina ke atas kami anwarul haqiqah, akan beberapa cahaya hakikat. Hatta tantazijat luhumuna wa dima'una bi ra'sil malil ma'rifah, sehingga bercampurlah daging-daging dan darah kami ini dengan kepala moda makrifah. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Alamah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Berkata pengarang kita rahimahullahu ta'ala, pendahuluan ni pendahuluan ilmu ni dia panggil pendahuluan muqaddimatul ilmi, dia panggil pendahuluan ilmu, bukan pendahuluan kitab. Lain tu pendahuluan kitab dengan pendahuluan ilmu. Adapun kalau pendahuluan kitab seperti musannif kata ba'is, perkara yang membangkitkan, apa dia boleh karang kitab sekian kan, meminta oleh ikhwani apa dah, tu dia panggil pendahuluan kitab. Adapun hak ni dia panggil pendahuluan ilmu. Itu dah bawa cahaya dah. Baik, yang ketiganya iaitu muqaddimatul ilmi, pendahuluan ilmu. Dan yang keempat ke? Yang keempat, dan ada pun hukumnya, yakni hukum belajar ilmu tasawuf. Ambil hukumnya, yakni hukum belajar ilmu tasawuf tu. Nak gitulah. Hukumnya ilmu tasawuf. Sebab muqaddimatul ilmu ni dia kata bahasanya, ketahui ilmu bahasanya ilmu tasawuf dah. Perkataan tasawuf ni ambil daripada fi'il madi dia tasawwafa, yatasawwafu tasawwufan, atas wazan tafa'ala, yatafa'alu tafa'ulan. Tu ada perkataan dia as-safa, perkataan tu iaitu makna bersih, suci. Jadi kalau tasrih dia tasawwafa yatasawwafu tasawwufan,
Isim fa'il dia mutasawwifun. Isim maf'ul dia mutasawwifun. Wa zaka mutasawwifun. Apa dia tasawuf ni kalau kata Imam Ghazali, ilmu tasawuf ni? Iaitu dakhala syaikhu marhalatat tasawufi. Dah masuk oleh seorang yang syekh. Maksud syekh sini seorang yang dah berumur 40. Bukan makna kata syekh fi murattabatil ilmi. Ada kalau syekh pada martabat ilmu tu iaitu man balagha fi murattabatil ilmi walau kana sabiyan. Mereka yang sampai pada martabat ilmu walaupun dia budak lagi. Tapi nak sini syekh pada umur. Iaitu man balagha fi 40 sanah. Mereka yang cukup umur 40 tahun. Masuk dia dah kepada marhalah tasawuf. Dengan mana apa? Dengan mana at-ta'abbudi, dengan berbuat ibadat. Wat tazahudi, dengan zahid. Dengan menzahidkan diri. Tak? Lepas tu apa? Walibti'adi an mukhalatatin nasi. Lepas tu dia menjauhkan diri daripada mukhalatat, bergaul, bercampur akan manusia. Satu tu makna tu satu Imam Ghazali sebut. Satu lagi itu at-tasawufu. Tasawuf tu yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwati. Tu betul. Mata naknya. Ada. Tu naknya. Satu makna lagi tasawuf ni makna apa? Yakunu bil mujahadah, iaitu mujahadah, bermujahadah, melawan. Mujahadah, sungguh-sungguh. Mana? Mujahadah bil mujahadah. Tasawuf ni adalah dia bil mujahadah, dengan bermujahadah. Makna kita lawang. Mujahadah sungguh. Malah kita tu kita lawang. Jahil kita mujahadah belajar. Dah. Lepas tu waqat'in syawah, lepas tu memutuskan daripada menurut keinginan hawa nafsu. Kalau pasang kecek banyak, putuskan, jangan cakap banyak. Tu mujahadah. Tu mana tasawuf. Itu kata Imam Ghazali. Jadi hukumnya begini. Hukumnya begini. Apa? Maka fardu ain. Fardu ain. Fardu ain atas apa? Atas tiap-tiap yang berakal. Yang berakal tu jadi mausuf. Jadi sifat bagi mausuf. Mausuf dia orang lah, letak gitu dah. Ataupun mukallah. Tak mukallah boleh ke? Ataupun orang boleh ke dah. Atas tiap-tiap yang berakal. Yakni orang yang berakal nak gitu. Dia banyak kalang hazah dah. Takdir dia mukallah boleh. Ataupun takdir orang boleh dah. Atas tiap-tiap yang berakal. Siapa dia? Yakni orang lah. Orang yang berakal dah. Lagi sampai umur balik. Nak gitu. Berakal lagi sampai umur. Makna kalau berakal saja dia panggil mumayyiz. Iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak lah. Mumayyiz tu dia panggil berakal lah. Tapi dia tak apa umur. Tapi dia tak balik. Nak berakal dengan makna dia mumayyiz dan juga balik. Dah. Sampai umur balik. Maknanya balik sampai umur pada perkiraan syarak. Dah. 15 tahdidan. 15 tahdidan. 15 tahun cukup. 15 tahdidan cukup. Kalau di sisi mazhab Hanafi 17 tahun. Khilaf. Syafi'i 15 tahun tahdidan cukup lah. Kurang sehari pun tak boleh. Lain dengan takriban tahdidan tu dah. Faham kan maknanya? Yakni fardu di atas tiap kepala. Tiap kepala. Dah. Sama ada laki-laki dan perempuan. Dengan makna apa? Bila sebut kata fardu ain. Dosa lah kalau kita tinggal belajar ilmu tasawuf ni. Dosa. Itu dipanggil fardu. Fardu ni ma yu'aqabu bitarkihi wa yu'atabu bi fi'lihi. Tu fardu wajib ni dah. Barang yang diberi dijanji seksa pada meninggalkan dan dijanji pahala dengan mengerjakan. Itu makna fardu. Hukum dia fardu dah. Ilmu tasawuf mana ni fardu ni? Iaitu tasawuf muamalah. Tanda sikit. Yakni tasawuf muamalah. Bukan tasawuf mukasyafah. Tasawuf muamalah. Yang kita nak amal semua hari-hari, tasawuf nak amal hari-hari. Hari-hari orang tu dia ada ujub, dia ada riak, adalah tak lepas.
Dalam semaya kita ada wujud. Nah, dalam buat kebajikan kita ada riak. Hak tu hari-hari tu. Tepuh semua. Bukan hari-hari. Tak bukan hari-hari lalani. Tepuh semua dah. Jadi hak tu lah. Sifat-sifat mazmumah tu lah. Hak wajib kena buat dah. Maka wasilah dia ilmu tasawuf, maka wajib belajar dah. Dan ada pun tempat ambilnya ilmu tasawuf. Rojak sana. Tempat ambilnya ilmu tasawuf. Tempat ambilnya ilmu tasawuf. Maka daripada Quran, maka daripada Quran tempat ambil dia. Tempat istinbat dia panggil. Tempat istinbat. Istinbat ilmu tasawuf ni. Mana istinbat? Mana? Dia mau kata tak ada dalil. Mana dalil ilmu tasawuf ni? Tu tempat daripada Quran. Ada. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Tengok. Apa sebut dah? Tinggallah dah. Dibangkitkan Nabi tu apa? Mengajarkan kitab, lepas tu mengajarkan hikmah, lepas tu wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Apa makna mensuci mereka? Wi mandi ke Nabi ni mari wi mandi air ke dak? Wa yuzakkihim ni makna Nabi mensucikan hati mereka. Bangkit Nabi mensucikan hati mereka daripada segala perkara sifat-sifat yang mazmumah tu. Tu. Bukan dibangkitkan Nabi ni semata-mata wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan ilmu-ilmu kitab. Bahkan wa yuzakkihim, mengajarkan akan mereka itu ilmu membersihkan nafsu, hawa nafsu. Daripada nafsu-nafsu yang amarah tu suruh bersih. Kenapa? Innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu ni sesungguhnya dia menyeru, mengajak kepada kejahatan. Maka Nabi suruh bersih daripada ni. Nafsu, daripada nafsu amarah naik tingkatan kepada nafsu lawamah, naik kepada mulhimah. Tak dulu lagi, tak redha lagi. Siapa naik kepada mutmainnah, siapa sana barulah diakui. Lagi dek bawah tu tidak diakui lagi. Tidak diakui hamba lagi. Walaupun kita duk kata Allah tu Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, tapi dalam diri kita amarah lagi, tak aku. Tengok. Faham molek nafsu dalam diri kita ni jatuh ke betina? Jatuh ke betina? Nafsu yang ada dalam diri kita ni. Allah Ta'ala buat nafsu tu, dia benda wujud tu. Cuma ghaibu anna, cuma tak ada, tak nampak di mata kita. Setengah ulama kata nafsu. Ada nafsu ada dari diri kita ni. Jenis dia jatuh ke betina? Tak tahu. Ya, ada jenis dia tu. Jenis tina. Jenis tina kita ni. Tak, Allah Ta'ala sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nama tina. Irji'i, bukan irji'i int. Kalau lelaki irji' anta. Irji'i. Lepas tu ila rabbiki ke rabbika. Rabbiki, haki tu kah. Domir khitab tu pada muannas. Irji'i ila rabbiki. Radiyah nama tina. Mardiyah nama tina. Ada. Nafsu ada dari kita ni bangsa jenis dia tina tu. Kalau jatuh tak tahu kan. Kalau jatuh jawabnya tak pakai tidur beleping kita belaka. Jenis tina dah, tapi pakai beleping belaka. Tu nak tengok tu. Tu pun pakai beleping belaka, tak nak lawan. Kalau pasal jatuh lagi gagah biasa. Nak ayat gitu mudah-mudah lah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli, kalau jatuh fadkhul, ai anta ni fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah istiqmal guna pakai muannah lah. Jenis dia, jenis tu buat tu jenis muannas, jenis betina. Dia panggil apa? Dia panggil muannas, muannas apa? Muannas majazi, bukan muannas hakiki. Kalau muannas hakiki ada
Sabat ma sabatalahu ma sabatalahu farjun, benda yang ada pada faraj, kemaluan. Ni tak ada nafsu, tak ada kemaluan. Nafsu kita ada kemaluan dah. Jadi dipanggil muannas majazi lah. Habis itu tu. Dan ada pun tempat ambilnya ilmu tasawuf maka daripada Quran. Yang mulia sifat bagi Quran dah. Sifat bagi Quran daripada Quran yang mulia. Seperti misal tengok Allah Ta'ala sebut seperti ni ada. Suratul Asr wal 'asr innal insana lafi khusr. Yalah dah tu. Innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia tu ada dalam kerugian. Tengok. Sebab tu ulama sebut belakang tu. Manusia dalam kerugian, tak mesti rugi. Tak mesti rugi mana? Tengok sebut rugi. Sebut insan tu, insan belakang. Maknanya orang buat beramal pun rugi juga. Orang buat beramal pun rugi juga. Orang ada alim pun rugi juga. Binasa rugi juga. Rugi belakang. Orang kafir pun rugi. Orang Islam pun rugi belakang. Sebab sebut cara tu. Tak. Sebut secara insan, lapah insan. Rugi belakang manusia. Rugi belakang. Maknanya tak ada kunci keselamatan, melainkan ada buat amal dengan iman. Sebut syarat dulu, iman, ikhlas. Habis itu. Lepas tu mengikut sunnah, 3 syarat dah. Syarat kubur, syarat kubur di sisi Allah Taala tu pertama sekali iman, beriman. Keduanya mengikuti sunnah. Yang ketiga ikhlas dah. Itu jelah dah syarat tu. Syarat pada ilmu tasawuf. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kata dah, hati tu raja bagi segala anggota dah. Hati kita ni raja bagi segala anggota. Itu mari hadis. Segala anggota hak kita hak zahir ni, raja dia mana? Hati. Dah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu wa idza fasadat fasada kulluhu. Wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Sebenarnya dalam hati, dalam diri tu, dalam diri anak ada tu, tiap-tiap ada mempunyai seketul mudghah, daging stokor. Itu hatilah. Tak. Iza salahat, apabila sihat hati, tak ada penyakit, niscaya sihatlah sekalian anggota jasad ni. Bila ia sakit, rosak, maka rosak sekalian anggota dia. Nabi syarat ala wahyal qalb. Tengok. Pada hadis tu mengisyarat kepada hati. Jadi hati ni tempat bicara dia ialah ilmu tasawuf. Itu istinbak dia, tempat istinbak, bukan reka-reka, bukan bid'ah, ada tempat istinbak, iaitu Quran dan hadis. Dan ada pun namanya ilmu ini ada. Namanya ilmu ini. Maka ilmu tasawuf, yakni ayat dah tadi, yakni diambil daripada diambilkan dia dengan kata ulama apa tu, daripada as-safa. Itu apa makna as-safa? Bersih, suci. Sebab ilmu tasawuf tu membawa kepada bersih anggota zahir dan juga anggota batin. Sebab tu dipanggil as-safa, ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf tu sebab dengan dia kita belajar dia membawa kepada bersih anggota zahir dan anggota batin. Apabila kita belajar dan beramal dan mengguna ilmu tasawuf. Dah baik itu tanda gitu, dah baik itu. Dah. Maka ilmu tasawuf, apa kata ilmu tasawuf? Sebab ambil daripada tu lapah as-safa tu dah. As-safa yang apa yang fi'il madhi dia iaitu tasawwafa dah. Tasawwafa yatasawwafu tasawwufan. Fa huwa mutasawwifun. Dah. Wa dzaka mutasawwifun.
Tu dah. Tasawuf. Kalau kau betul sebutlah tasawuf. Gitu. Nah. Jadi ambil daripada as-safa. Iaitu makna bersih. Setengah ulama kata melazim ambil daripada as-safa tu dengan makna apa? Sahabat-sahabat yang melazimi duduk di apa? Dia panggil apa? Sahabat Nabi 10 orang tu dia panggil apa? Ni apa lagi? Duk melazimi dia panggil apa? Abu Hurairah apa? Dia panggil apa? Tak ingat dah. Yang turun ayat tu dah. Wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una. Tu turun, lupa dah dah. Ahlus sufah. Ahlus sufah dia panggil. Dia panggil ahlus sufah tu. Sahabat Nabi yang melazimi Masjid Nabawi untuk ambil ilmu dengan Nabi SAW. Salah seorangnya tu Rasul dia, kepala dia Abu Hurairah. Tu dia panggil ahlus sufah tu. Ambil daripada perkataan tu. Melazimi. Bulu setengah kata. Ambil daripada tu. Ada. Setengah kata ambil daripada nama ahlus sufah tu. Ada. Dia memang kalimah tu sendiri pun menunjuk pada bersih dah. Dah. Kalimah tu ambil daripada as-safa dengan makna bersih. Ada. Tu. Itulah kalau nak menghalusi kena pergi masuk ke lorah sikitlah. Habis itu lepas tu. Dan ketahui olehmu ai utlub wa ta'lam hatta ta'lam. Ni dia panggil ni apa ni, suatu apa? Amrun munabbihun liman ghafala lah. Nak bagi ni suatu penjagaan. Bagi orang-orang yang lalai ni. Ketahui olehmu lah. Siapa ni, iaitu wahai orang-orang yang berkehendak beruntung dunia akhirat, bahawasanya maksud, yakni tujuan, pasal makna tujuan gitu dah, yakni maksud, yakni tujuan daripada ilmu tasawuf itu, maksud tu, tujuan tu apa? Membersihkan segala anggota yang zahir. Yakni apa dia makna membersih? Pasal makna gini, yakni nak memelihara dan menjaga, dengan makna kalau anggota kita tak biasa cemar. Makna membersih ni makna gini, membersih tu makna nak memelihara dan menjaga. Tu makna membersih. Membersih dengan makna nak memelihara dan menjaga. Tu makna membersihkan. Dengan makna kalau anggota kita tak biasa cemar-cemar, tak biasa kena cemar, maka nak jaga tak sebui cemar lah. Kalau anggota kita ni tak pernah cemar, tak pernah kata, tak pernah tapau orang, mulut tak pernah ngopak. Jadi dengan ilmu tasawuf ni kita nak jaga jangan wi cemar. Tu kalau kata anggota kita ni tak biasa lagi cemar. Dan kalau kata anggota kita ni biasa dah cemar, mulut pun biasa dah ngopak, telinga pun biasa dah dengar ribah, mata pun biasa dah tengok pak cemar-cemar. Lepas tu nak kena? Maka nak menyucikan daripadanya. Tu maksud dia. Tu tujuan. Kalau tak biasa kena cemar, maka nak jaga. Jangan pergi cemar. Kalau dah biasa cemar, maka nak menyuci. Nak menyuci, ya tak? Nak menyucikan daripadanya, yakni daripada cemar-cemar tu. Dua tu je kita ni. Sama ada biasa cemar atau tak biasa cemar. Baliknya biasa belaka lah. Jadi nak menyuci lah. Dengan apa? Dengan ilmu tasawuf ni. Dengan sebab ilmu tasawuf. Itu makna membersihkan. Itu makna tujuan, maksud atau membersihkan tu lah. Membersihkan segala anggota yang zahir.
Takluk daripada tu takluk pada kata membersihkan. Membersihkan daripada segala perbuatan yang keji. Tu. Yakni segala perbuatan yang keji makna gini, yakni segala perbuatan yang mendatangkan dosa. Tu makna perbuatan keji tu. Yakni segala perbuatan yang mendatangkan dosa. Iaitu perbuatan yang diharam. Perbuatan yang haram. Yang diharamkan pada syarak. Perbuatan yang diharamkan pada syarak. Itu makna perbuatan yang keji. Supaya orang tua dulu dia royak begitu. Jangan buat awal tak molek. Kita lah ni tak say lah. Nak tahu tak molek tu dia tu lagi boleh tanggung lagi. Dia berfikir tak? Jangan buat tak molek. Tak baik. Tak baik dia boleh tanggung lagi. Sama ada tak baik tu makruh atau haram. Ni kita tak say dah lah. Ni kita besar ni kita tak say dah. Tak baik. Kita nak tahu tak baik tu imma makruh, imma haram. Nah. Itu makna keji tu makna yakni segala perbuatan yang mendatangkan dosa. Iaitu dosa tu perbuatan yang diharamkan pada syarak. Intahalah. Ilaknya ilak. Ilak mana? Nanti nak cari. Ilak kata membersih tu supaya ada ia apa tu? Ia ilmu tasawuf lah. Nak gitu. Projek kami tu. Supaya ada ia ilmu tasawuf. Menyampaikan kepada membersihkan hati. Jadi sebab menyampaikan nak itu. Supaya ada ia ilmu tasawuf menyampaikan yang ni jadi sebab ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Menyampaikan mana membawa dan menjadi sebab. Pasal makna gitulah. Menyampaikan dengan yang ni dengan makna membawa dan menjadi sebab kepada membersihkan hati. Pasal makna gitulah. Supaya ada ia ilmu tasawuf itu menyampaikan yang ni membawa dan menjadi sebab kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Itu. Dan istinaf bayan tu. Dan tu dipanggil wawul istinaf lil bayan. Dengan makna mubtada tak? Wawul istinaf lil bayan. Dan bermula yang dikehendaki nak gitu. Istinaf lil bayan. Dan dikehendaki dan sini dan dikehendaki. Dan dikehendaki. Dengan makna apakah yang dikehendaki dengan anggota yang zahir itu? Itu makna gitulah. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir. Apakah gapo dia yang dikehendaki dengan anggota yang zahir itu? Dikehendaki oleh siapa? Dan dikehendaki oleh bicara ni, oleh ilmu tasawuf, oleh ulama tasawuf ni. Nak gitu dah. Dan dikehendaki yakni oleh ulama tasawuf. Gitu. Apakah yang dikatakan dengan anggota yang zahir itu? Dengan segala anggota yang zahir itu. Dikehendaki oleh ulama tasawuf tu apa tu? 7 anggota. 7 anggota. Itu ulama tasawuf. Ni bidang ni ilmu ulama tasawuf lah. Jangan gelecoh steseng lah. Cara ilmu tasawuf ni cara ikut kata ulama tasawuf kan. Dikehendaki ni oleh ulama tasawuf kan. Kalau ulama fiqh nak 7 anggota juga. Tapi lain. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'i. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota. Anggota 7 apa? Tapi di sini ulama fiqh 7 anggota tu gapo dia? Sebab tu sini nak kata dan dikehendaki sini waktu oleh ulama tasawuf.
Sebab kalau dikehendaki oleh ulama fiqh lain dah. 7 anggota tu. Iaitu apa? 1 dahi. Murak dia. 2 tangan. 2 kaki. 2 lutut. Ada? Adapun di sisi ulama tasawuf, 7 dengan 7 anggota tu bukan hak ni. Nah. Di sisi kita Imam Syafi'i fiqh lah. Nah, 7 anggota tu 1 dahi. 2 tangan. 2 lutut, 2 kaki. Imam Malik 8. 1 lagi hidung. Imam Malik. Kita sah dah dahi. Hidung sunat je. Sunat we kena. Kalau tak kena pun sah. Mana? Imam Malik tak sah. Imam Malik sebab apa hidung ni tempat tilik manusia. Hidung ni lah tempat tilik manusia. Berasa takabur nak ni hidung tinggi ke. Sujud we kena tanah tu. We perhina sikit maksud dia. Itu kata wajib ke Imam Malik. Dapat khilaf ulama lah. Ni khilaf ulama kita tak reti ra'i. Benda khilaf sampai kiamat tak ada sah. Kan? Ni dak. Orang buat maulid bid'ah syirik. Tak reti dia panggil. Kan? Nak ngepek orang dah, nak start ngepek. Ngepek ni ngepek tak reti. Kalau kita tak ngepek, benda yang hak sekalipun dia jadi tak betul pada orang awam. Sebab itu tak ngepek. Duduk diam je, benda hak. Tapi bila kita tak ngepek, tak kritik, betul sekalipun orang awam tak tahu. Hak batil duduk naik. Bila kita tak ngepek, benda hak sekalipun bila kita tak bicara, tak kritik, dia jadi batil tak? Sebab orang awam tak tahu. Ada? Benda yang batil bila diwak naik, orang awam tahu. Walaupun batil bila dia wak naik, orang duk seka apa? Betul. Kena ngepek kat lah ni, zaman lah ni. Sebab tu dia ada salah dan khalah. Sebab tu ada salah dan khalah apa? Sebab kalau katalah zaman lah ni tak ada fitnah, tak duk mari ayat yang mutasyabihat ni duk bentang apa? Memadah dah kita dengan salah aslam. Selamat dah. Tapi lah ni tak boleh dia mau duk pakai ayat mutasyabihat apa gini. Tak boleh, tak memadah dah dengan salah. Mesti kena khalah, tafsili dah. Atas jalan tafsili dah. Wajib dah tafsir. Ada. Tak memadah dah. Tafsir ijma tak memadah dah. Tak memadah dah. Sebab apa? Kalau kita duk tafsir ijma lagi, habis jadi punah habis orang awam. Dah. Salah pi. Habis itu. Tu supaya ada ia ilmu tasawuf menyampaikan, yakni membawa dan menjadi sebab kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan, dan dikehendaki yakni oleh ulama tasawuf tu. Dan tu makna istinah li bayan dah. Dan bermula yang dikehendaki yakni oleh ulama tasawuf dengan segala anggota yang zahir. Itu khabar ialah 7 anggota je. Al-zahiru yadullu 'ala al-batin. Zahir tu menunjuk atas batin. Zahir anggota menunjuk atas hati seorang tu. Kalau dia mulut dia kuat ngepek, hati dia kuat ngepek lah. Tu misal kata tu. Allah banyak kali ini Allah. Pertama, badak bagi 7. Mata. Pertama mata weh. Kalau ulama fiqh tak masuk mata. Ulama fiqh tak bilang mata. Mata tak bilang. Ni ulama tasawuf. Mata dulu. Kan lain dah, bila lain ilmu tu lain dah. Murak dia. Biar reti atik murak tu. Ni tak reti langsung murak ni. Tengok. Bila masuk tasawuf tak cara dah dahi, cara ke mata. Nak ke mata dah. Apa ilat kata musannif ni mendahulukan mata dulu.
yakni tanda sikitlah, yakni didahulukan oleh musannif kita. Nah, akan mata atas yang lain, atas lain anggota hak 7 tu. Ilat dia kerana mata itu punca yang nak berlaku maksiat. Nah, mata tu punca yang nak berlaku maksiat. Maka musannif mendahulukan mata. Sebab tu orang Melayu pun kecek. Dari mata turun ke hati, dari mata turun hati. Kerana berlakunya zina yang besar, zina parah tu punca daripada mata. Ada bahagian daripada zina tu, bagi mata tu ada bahagian zina. Zina mata tu kata ulama yang mafhum daripada hadis iaitu melihat akan barang perkara yang diharamkan. Mata tu punca mata. Dah. Dan keduanya telinga. Dah. Kemudian telinga. Hak kedua telinga. Sebab apa? Kerana mata tu punca yang nak berlaku maksiat. Kemudian telinga juga. Lepas tu tak telinga. Dan ketiga lidah. Lidah. Tu 3 dah. Nah, ada 4 lagi. Kata Tok Guru hamba kata lidah ni dah. Mulut ni supaya saya ular. Lidah ni supaya ular. Tok Guru hamba kata. Dah. Lidah tu dah. Seperti ular dah. Supaya ular dah. Pas mulut kita ni supaya sarang dia. Nah. Dan mulut tu gak dia bokor gak. Bila mulut nganga lidah tu nak ketik orang selalu dah. Kira. Nah. Lidah supaya ular, mulut sarang dia. Bila bokor mulut gak ular gak bila dia tubik kepala dia pada sarang dia gak. Nak ketik orang lalu, nak patuk orang lalu. Mulut lidah aku tu umpama gitu. Nah. Batulah. Pegang molek ular kita ni. Tok dari sarangnya buka-buka kalau boleh. Nak buka pun pada tempat hak dimenangkan syarak. Tak apa ngepek wahabi sunat boleh pahala. Bagaimana Pak Waki? Habis selora je, selora. Dah ada selora kata. Sikit-sikit yang jaga. Dan keempat perut. Baca degah-degah tu. Dan kelima faraj. Ya, faraj ada nak murak dengan faraj tu sini kemaluan lah. Hak tu kena kita tanya orang pekah. Len ni tak boleh dah. Kalau dulu depan je len ni tak boleh. Len ni tak boleh depan belakang dah. Len ni. Pasal len ni banyak sangat ni, bagi kunyit banyak len ni. Wajib kena jaga depan belakang. Ni kan. Tapi sopo ke? Sopo ke? Sopo ke hukum zina liwat dengan zina? Apa rasa? Nak? Berat liwat lagi tak? Liwat ni lepak pak tinggi ke, pergi makan kanjing ke. Ataupun letaknya ambil bina air tu, buat batu tinggi-tinggi, tolak bangunan tu, pong, jatuh atas dia kepak ke. Nah. Berat lagi. Mana farq depan belakang, dubur wa kubul wa dubur. Dan keenam dua tangan. Ni baru masuk no fiqh, dua tangan. Dan ketujuh dua kaki. Ni baru masuk fiqh, dua kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala memberi nikmat ya Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Berapa banyak nikmat nak gitu. Dengan beberapa nikmat yang ni, beberapa banyak nikmat
yang besar-besar. Tu. Nah. Dan nikmat yang paling besar kali iaitu iman dan Islam. Tu. Ana gitu dah. Nikmat banyak. Nikmat besar-besar. Tapi yang paling besar sekali nikmat iman dan Islam. Wa huma min a'zamin ni'am. Bermula keduanya itu sebesar-besar nikmat. Wa kafa bihima minan nikmat. Memadalah keduanya bagi kita daripada beberapa banyak nikmat-nikmat lain. Nikmat iman dan Islam. Tu dah. Yang banyak hari ni mencuai kita akan nikmat iman dan Islam itu dah. Dan iaitu yakni dan iaitu beberapa nikmat rojak sana. Dan iaitu yakni beberapa nikmat yang besar-besar tu. Nak kita dah. Dan iaitu yakni dan setengah daripadanya boleh juga dah. Dan iaitu yakni setengah daripadanya beberapa nikmat yang besar tu apa? Iaitu segala anggota engkau. Tu nikmat besar sekali anggota engkau. Sebab apa nikmat besar? Sebab tak ada spare part ganti. Mata ada spare part? Tak ada spare part. Tak ada spare part. Besar tu. Ya. Dan iaitu beberapa nikmat yang besar-besar tu segala anggota engkau. Anggota kita ni nah. Apa dia? Yang wajib atas engkau memeliharanya anggota, segala anggota tu. Memeliharanya segala anggota tu dah. Yang wajib sifat pagi sifat pagi apa lagi? Maksud dia ke apa? Anggota dah. Segala anggota engkau. Anggota mana? Anggota yang wajib atas engkau memelihara nyonya segala anggota. Nya tu rojak pada segala anggota. Nah. Tu dia. Wajib kena jaga tu anggota kita tu. Bukan sunat dak, wajib. Wajib jaga belaka dah. Anggota kita ni. Mulut, tangan, kaki wajib jaga belaka. Jangan cemar. Jangan bersentuh dengan cemar. Payah ni. Kerja yang payah. Kerja yang berat dan payah. Dan mensyukurkannya segala anggota engkau. Apa dia syukur istilah? Syukur istilahan. Syukur ni kalau ikut hadis, la yashkurullaha man la yashkuru linnas. Tidak termasuk dalam orang yang bersyukur berterima kasih kepada Allah, iaitu mereka-mereka yang tidak pandai berterima kasih sama manusia. Pada ada ni kalau orang buat baik kita lah, kita tak andai nak buat baik, dia panggil tak bersyukur tu. Ada pun pada istilah iaitu sarafal abdu jami'an ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Itu makna dia. Sarafal abdu jami'an ma an'ama Allahu alaihi. Itu makna. Sarafal abdu jami'a ma an'ama Allahu alaihi. Makna memindahkan oleh hamba tu jami'ah sekaliannya ma an'amallahu alaihi, barang yang Allah Ta'ala beri nikmat atasnya tu, ila ma khuliqa li ajli, kepada barang yang dijadikan li ajli, kerana memuliakannya. Tu pindah sekaliannya ke nikmat Allah tu atasnya kepada apa? Kepada ma khuliqa li ajli, kepada barang yang dijadikan li ajli, kerana memuliakan dia.
Tu mana? Ngerah. Kita pindah sekaliannya kepada barang hak Allah Ta'ala redha buat kerana memuliakan dia. Itu istilah. Itu syukur istilah tu. Betul apa lagi? Kalau syukur luawi, kau nak syukur luawi? Terima kasih. Itu luawi makna orang buat baik kita, kita buat baik dia. Mana itulah. Nah, terima kasih. Baik balas baik. Tu luawi dah. Nah. Adapun pada istilah ni makna iaitu kita pindah belaka semua benda hak nikmat Allah Taala buat ni bagi kita ni, semuanya kita guna pakai sekaliannya kepada barang yang Allah Ta'ala redha, kerana memuliakan apa? Anggota kita ni nikmat, kerana memuliakan dia lah. Tu makna kalau kita buat suatu benda yang Allah Ta'ala larang, langgar, makna kita tidak memuliakan dia. Jadi nak memuliakan anggota kita, hak tuawi nikmat kita ni mana? Mana kita pindah guna kepada semua perkara tepat yang Allah Ta'ala suruh redha. Tu makna tunjuk kita terima kasih, kita memuliakan anggota kita. Chair situ kalau kita mengopak, chair lah kita tak ada maruah tu, kita tidak memuliakan mulut lidah kita. Gitulah misal tu dia panggil syukur istilahan. Cukup istilah. Pindahkan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni kepada barang yang Allah Ta'ala redai kerana memuliakan dia. Tu mudah-mudahan kecek. Tu syukur istilah. Maka jika tiada memelihara, engkau akan dia segala anggota. Yakni memelihara ni menjaga. Pasal makna menjaga dah. Maka jika tiada memelihara, yakni tiada menjaga engkau. Jaga apa? Yakni daripada maksiat nak gitu. Jaga daripada mana? Yakni daripada maksiat. Bukan jaga daripada sakit, jaga daripada maksiat. Lain ni jaga juga. Tapi jaga tak semi tua. Jaga juga orang ni, jaga juga kata muka jaga. Yang makan obat ni tak semi tua. Orang tina lah baliknya. Orang jantan pun supaya juga tak semi borok. Jaga tak semi borok. Perut, tapi orang Arab makan semacam. Perut tu exercise ke apa, tak semi borok perut tu. Tu jaga juga, pada adat dia panggil jaga juga. Tapi orang haram tu makan rusyuah makan. Pada syarat dia tak panggil jaga. Tu dah. Maka jika tiada memelihara, engkau akan dia. Makna menjaga engkau akan dia. Jaga daripada apa? Yang ni daripada maksiat. Jawab bagi kata maka tu, jika tu niscaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau. Dia panggil apa ni? Dia panggil saksi atas, iaitu mudara'ah tu. Atas ala lil mudara'ah, dia panggil ala lil mudara'ah. Ala lil mudara'ah tu. Mana selagi jadi saksi, mana selagi akan datang, yakni pada hari kiamat. Nak gitu kan? Selagi jadi saksi makna selagi akan datang, yakni pada hari kiamat. So jadi saksi semuanya, iaitu apa tu? Semuanya nyonya segala anggota engkau tu. Nak gitu. Jadi saksi semuanya nyonya segala anggota engkau tu. Jadi saksi tu mana? Takluk. Atas tu takluk pada kata jadi saksi. Saksi atas engkau bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yakni atas tu mana? Lil mudara'. Maka saksi bagi itu saksi atas iaitu mudara'. Seperti firman Allah Ta'ala ni dalil. Ini dalil. Seperti firman Allah ni dalil. Dalil. Ni dipanggil dalil. Dalil lah. Kata jadi saksi tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ay yawmal qiyamah. Al-ilam tu Al-ilam dia pandai ganti daripada mudhaf yang dihazafkan. Asalnya yawmal qiyamah. Jadi maklum lah letak al-ilam je lah.
Dah. Dipanggil al-ilam ganti daripada mudhafun ilaihi yang dihazafkan. Asalnya yaumal qiyamah, jadi tak al-yauma. Gitulah. Al-yauma yakni yaumal qiyamah, pada kiamat esok. Nakhtimu ala afwahihim, kami patri. Baca dulu habis, baca Arab lah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya firman Allah Taala pada hari kiamat, mencok-cok, makna mempatri, menteri lah. Mencok, cok, mencok, menteri lah, teri. Bukan cok tu. Cok ni gang, cok surat macam cok surat. Cok. Bukan cok tu. Cok. Dia buat cok, makna mempatri. Welding. Ataupun pasal, makna ini menutup boleh juga. Ataupun mengkunci, makna serupa belaka tu. Sama ada mempatri, menutup atau mengkunci boleh juga. Mencok oleh Allah Ta'ala. Cok tu atas segala mulut mereka itu manusia. Mereka itu manusia. Nah. Apa dia makna? Artinya mencok tu apa dia? Artinya menegah. Tu makna menegah. Mencok tu makna menegah. Nah. Menegah ia Allah akan dia apa dia? Akan dia yakni segala mulut, nak gitu. Menegah ia Allah akan dia segala mulut. Menegah tu daripada bercakap-cakap, yakni daripada berkata-kata. Habis segala mulut Allah Taala tak kecek kakak. Nah. Habis. Ni dia kata ni, takdir kata Allah Taala sebut dalam ayat ni. Ini isyarat ni, dalam ayat ni ada apa tu? Ada rojak, ada makna rojak dan khauf. Ada tak makna rojak dan khauf? Karena gitulah dalam ayat ni ada makna rojak dan ada khauf. Ada rojak dan ada khauf. Dan rojak tu dengan makna iaitu kita harap-harap amalan-amalan yang halu, amalan-amalan yang halu akan dapat diterima kerana ada saksi. Amalan-amalan kita hak halu, orang tak nampak. Hak kita sendiri pun tak tahu tu. Kita sendiri pun kita tahu kita buat amal tu. Esok-esok apa? Anggota kita ni jadi saksi. Ya Tuhan aku, dia ni buat gini. Kita sendiri tak tahu. Tu makna rojak, harap-harap. Yang apa kira? Dan khauf tu pula, itu kita, makna kita berasa takut lah. Takut apa sebab apa? Semua perkara kita buat ni hak menyalahi dengan agama kerana ada saksi juga. Saya tak tanya kita jadi saksi juga. Itu makna khauf. Kita takut. Walaupun kita buat, manusia tak nampak, tapi saksi diri kita ada. Saksi kebaikan dan juga saksi kejahatan ada di diri kita, bukan selain pada malaikat. Tubuh badan kita sendiri. Makna rojaknya maknanya mudah-mudahan apa amalan kita hak halu, hak kita tak tahu tu esok tangan kaki kita lah jadi saksi. Ya Tuhan aku dia buat gini ni. Ya kita sendiri pun tak sangka itu kebaikan. Yang menarik rahmat Allah dan nusratullah. Itu makna rojak dia tu. Cara gitulah. Kadang-kadang hak benda kita buat amal tu kita ada capur ujuk, riak dan sebagainya. Kita sedar mana kita kosak benda tu atas amalan tapi dia bercampur. Dan terkadang benda tu kita tak kosak amal, tapi dikira amal di sisi Allah Ta'ala. Dan tangan kaki kita jadi saksi. Maka esok dia bersaksi. Yang kita tak tahu ini amalan yang Allah Ta'ala redha walaupun bersalah. Itu makna rojak kita.
Itu makna. Jadi dalam ayat ni ada makna rajak dan juga khauf. Dah. Harap dan takut. Maka di tengah-tengah dia tu iman. Iman di tengah tu lah. Di antara rajak khauf, iman tu di tengah tu. Dia tumbuh di tengah tu lah. Di tengah-tengah rajak dan khauf tu ada iman. Iman duduk tengah. Dah. Menggelangi dia. Kalau tak ada sebelah khauf semata tak jadi juga. Kalau rajak semata tak jadi juga. Iman tu nak duduk mana? Jadi nak kena ada rajak khauf, iman tu di tengah-tengah. Berkata-kata akan Allah Ta'ala, yakni berkhabar dan beroyak-royak. Berkata-kata kelihatan royak gitu lah. Berkata-kata maknanya berkhabar-khabar dan royak-royak lah. Akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, segala manusia tu, tangan segala manusia tu. Cakap Allah Ta'ala, yakni anggota-anggota semua jadi saksi, bukan di atas paksa. Maknanya gitu, bukan paksa pun. Tu dengan makna gitu cakap ni. Anggota kita esok semua jadi saksi, bukan di atas paksa. Bukan paksa dah, hanya dengan suka, rela. Jika jadi saksi di atas jalan kena paksa, maka jadi saksi tu dipanggil apa tu? Ijbar tu, tak sah je. Ya, kalau ikut fiqh kan. Betul tak? Kalau ikut fiqh, jadi saksi dengan paksa tak sah. Dipanggil atas jalan apa? Ijbal. Tak apa lagi. Tak sah. Begitu juga. Tangan kaki kita ni bukan jadi paksa tu, jadi saksi dengan rela. Kalau jadi paksa tak sah jadi saksi. Sebab syarat jadi saksi dia rela, suka. Lagi adil esok. Tu. Tengok dah tangan cakap. Waktu kalimuna aidihim. Kita buat takdir misal katalah, kalau di dunia ni Allah Ta'ala kuasa nak buat tangan kecek. Tangan kita boleh kecek. Nyok ngepek ke Wahabi. Misal kata cocek Wahabi. Itu pun takbir Allahu Akbar. Tangan kecek nyok Wahabi ni nanti Wahabi. Bisa kata patah nak bayar. Okey, pekah sikit lah. Okey, pekah. Oh saya patah tak? Agak-agak lah. Patah tak? Patah. Dia masuk dalam keadaan nadru wujuduhu kal adan. Dia masuk dalam perkara nadir tu. Masuk dalam perkara nadir dia panggil. Dah. Mandi hak jarang-jarang tu. Kalau ada pun macam hukum macam tak ada lah. Hukum dia batal sebenarnya. Jadi mana mu kena tutup tangan mu tu. Ikat lah dengan kain yang kecil. Tu. Tak pelik ke? Ada pelik lah. Allah Ta'ala kuasa buat tangan kecil di akhirat. Ya, di dunia pun dia kuasa. Cuma tak berlaku perkara tu nadir. Kalau kata berlaku, mana hukumnya? Dikira macam tak ada berlaku juga. Jadi kalau ada berlaku dan mayat, jangan cakap batal lah. Habis itu dan mensaksikan, menjadi saksi oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu manusia, mengusahakan dia barang, anak gitu. Mengerja akan dia barang, akan dia itu kena pada barang lah, yakni perkara-perkara, yakni maksiat lah. Mengerja, mengusaha akan dia barang tu mana? Di dalam dunia. Dekat dalam dunia. Maka apa tu? Maka tiap anggota bertutur ia tiap-tiap dengan kejahatan yang keluar daripadanya anggota. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu ta'ala alam. Bertilu situ pada dulu.
Macam ni lah. Kalau gi lagi panjang. Dah malam dah tu dah. Dia tak boleh banyak-banyak jemu. Ngajinya dengan jemu. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه غفور. Tengok batu-batu. Tengok wasak. Nak kira